Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini cikgu nak kongsikan cara untuk membuat rumusan. Okey, sebelum tu cikgu nak ingatkan semula kepada kamu bahawa rumusan dia perlu ada 4 perenggan. Perenggan yang pertama ialah pendahuluan. Pendahuluan ada 2 cara. Cara pertama, mula dengan perkataan petikkan membincangkan. Kalau guna perkataan petikkan membincangkan, campur elemen satu, campur dengan sasaran ataupun lokasi. Okay, sasaran dan lokasi ni kita akan dapat dalam teks. Kita semasa membaca tu kita boleh kesan. Teks itu berfokus kepada siapa dan lokasinya di mana. Okay, ataupun guna cara kedua iaitu rumusan membincangkan, campur dengan elemen satu, campur dengan elemen dua. Okey, kemudian perenggan yang kedua ialah perenggan isi tersurat. Perenggan isi tersurat ni kita akan cari isi-isinya daripada teks yang diberi. Daripada teks itu kadang-kadang ada lebih daripada 6 isi, tapi yang kita nak tulis sekurang-kurangnya 6 isi. Okey, kemudian perenggan yang ketiga ialah perenggan isi tersirat. Okey, isi tersirat datangnya daripada elemen 2. Okey, macam mana kita nak tulis isi tersirat? Dia datang daripada elemen 2. Okey, elemen 2 dan tidak ada dalam teks. Murid kena cari sendiri, ya. Okey, sekurang-kurangnya 2 isi. Okey, isi tersurat pula dia daripada elemen 1. Okey, kemudian perenggan yang keempat ialah kesimpulan. Okey, kesimpulan pun tak ada dalam teks. Murid kena buat sendiri. Formulanya ialah kesimpulannya siapa, buat apa, agar apa. Kesiba. Okey, itu ialah formula untuk membuat kesimpulan dalam rumusan. Okey, baik . Mari kita tengok petikan rumusan yang cikgu ambil daripada soalan SPM 2019. 2019. Okey, jom kita tengok sama-sama . Okey, baik. Ini memang soalan yang cikgu photostate, kemudian cikgu buat kajian dan dah penuh berconteng-conteng . Okey, baik. Soalannya berbunyi begini. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang persediaan-persediaan graduan sebelum memasuki alam pekerjaan dan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mengurangkan masalah pengangguran. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Okey, daripada soalan ini kita nampak ada bahagian yang bercetak tebal. Okey, bahagian yang bercetak tebal ni ada 2 bahagian. Bahagian yang pertama ni persediaan-persediaan graduan sebelum memasuki alam pekerjaan. Anak-anak boleh kurungkan dan tulislah I1. Maknanya elemen 1. Yang ini kita akan gunakan untuk mencari isi tersurat dan juga untuk membuat pendahuluan. Sama ada menggunakan petikan membincangkan ataupun rumusan membincangkan, elemen 1 mesti digunakan. Okey, kemudian elemen 2 ialah bahagian bercetak tebal selepas dan. Kalau di sini usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mengurangkan masalah pengangguran, ini ialah elemen 2. Okey, elemen 2 ni akan digunakan untuk membuat pendahuluan kalau kita menggunakan kaedah rumusan membincangkan. Dia elemen 1 campur dengan elemen 2. Okey, dan elemen 2 ini ialah bahagian yang disebut sebagai isi tersirat yang tak ada dalam teks dan murid kena cari sendiri. Okey, apa-apa pun anak-anak kena ingat bahagian yang pertama ni, bahagian bercetak tebal yang pertama ni, perkataan pertama ni mesti ditukar dengan perkataan yang sinonim. Yang sinonim untuk membuat pendahuluan. Okey, kalau persediaan dia boleh tukar kepada perkataan tindakan-tindakan, usaha-usaha, persiapan-persiapan ataupun langkah-langkah. Okey, jadi kita dah nampak dah clue untuk membuat pendahuluan. Okey, sebelum tu kita kena baca jugalah sebab kita nak tahu sasarannya dan juga lokasinya di mana. Okey, baik. Okey, kita akan baca. Sambil kita baca ni, kita akan kesan juga isi tersurat. Biasanya dalam teks, isi tersurat ni boleh dikesan dengan 2 cara. Okey, dengan 2 cara. Cara pertama ialah mengesan penanda wacana. InsyaAllah kalau ada penanda wacana, ayat tersebut merupakan ayat isi. Okey, dan kalau tak ada penanda wacana,
kita nak tahu ayat tersebut isi ataupun bukan, kita baca ayat itu dan kaitkan dengan elemen 1. Kalau dia berkait, maknanya itu ialah isi. Okey, apabila kita baca perenggan ini, kita akan dapat kesan isi. Jom kita baca sama-sama. Okey, lambakan graduan yang menyumbang peningkatan jumlah rakyat yang menganggur di negara ini begitu membimbangkan. Walaupun kerajaan telah menyediakan pelbagai peluang untuk memastikan mereka dapat ditempatkan dalam sektor pekerjaan. Masalah ini dapat diatasi sekiranya graduan membuat pelbagai persediaan sebelum memasuki alam pekerjaan. Ayat 1 dan ayat 2 ni bukan isi, dia bukan persediaan. Mereka perlu mempunyai kemahiran interaksi sosial. Ini ialah persediaan, iaitu kemahiran cara-cara berhubung dengan kelompok sosial seperti bekerjasama. Ini ialah keterangan, jadi kita tinggalkan. Ya, kita ambil mereka perlu mempunyai kemahiran sosial. Ini ialah isi pertama, jadi gariskan. Okey, kemudian kita baca ayat seterusnya. Kemahiran ini penting untuk membolehkan graduan menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi yang bakal dihadapi semasa bekerja. Ini ialah ayat keterangan, ya. Jadi tak perlu ambil. Okey? Baik. Ya. Okey. Kita sambung dengan perenggan yang berikutnya. Selain itu, graduan perlu mempunyai kemahiran komunikasi yang berkesan. Okey, ini selain itu penanda wacana. Yang ini insya-Allah isi. Ya, dan cuba kita cek, adakah dia persediaan. Graduan perlu menguasai kemahiran komunikasi yang berkesan. Ya, betul. Dia ialah persediaan. Jadi, garis ini isi kedua. Okey. Isi ketiganya pula ada di sini. Penguasaan pelbagai jenis bahasa di samping bahasa kebangsaan sepatutnya menjadi keutamaan para graduan. Ini ialah isi ketiga. Okey, jadi gariskan. Okey, dan dalam perenggan ini hanya ada 2 isi dan kita pergi kepada perenggan yang berikutnya. Perenggan yang berikutnya, ya. Kajian mendapati bahawa graduan yang beretika dan mempunyai nilai spiritual yang baik biasanya mudah ditawarkan pekerjaan. Ini isi keempat. Graduan yang beretika dan mempunyai nilai spiritual yang baik biasanya mudah ditawarkan pekerjaan. Okey, ini isi keempat, gariskan. Okey. Hal ini kerana reputasi, ini ayat keterangan kita tinggalkan. Okey, ayat seterusnya memiliki penampilan diri yang menarik juga. Juga ialah penanda wacana. Jadi ini ialah ayat isi. Memiliki penampilan diri yang menarik juga merupakan satu kelebihan yang dilihat dan dinilai oleh majikan. Okey, ini ialah isi yang ke-5. Okey, kita sambung dengan perenggan yang seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya, ya. Ini ialah penanda wacana. Jadi insya-Allah ini isi. Para graduan perlu menonjolkan diri sebagai individu yang mempunyai kesabaran yang tinggi. Ya, ini pun persediaan. Jadi ambil ini sebagai isi nombor 6. Okey, kita sambung dengan perenggan yang berikutnya. Berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pengajian Tinggi, setiap graduan mesti melengkapkan diri dengan elemen kepimpinan yang baik. Setiap graduan mesti melengkapkan diri dengan elemen kepimpinan yang baik ialah isi ke-7. Okey, gariskan. Okey. Ciri-ciri kepimpinan ini dapat dicapai, ini keterangan kita tinggalkan. Di samping itu, okey, ini penanda wacana. Okey, graduan seharusnya menguasai kemahiran berfikir secara kritis dan analitis. Okey, supaya, okey, yang ini ialah isi, gariskan sampai analitis supaya mereka dapat, ini keterangan tak payah ambil. Okey, jadi daripada keseluruhan teks ini kita ada jumpa 8 isi. Kita nak tulis 6 isi. Jadi kita dah jumpa 8, kita akan pilih 6 isi. Okey, jadi macam mana kita nak buat pendahuluan sekarang? Okey, jadi pendahuluannya ialah, okey, cikgu tunjukkan kalau kamu menggunakan kaedah petikkan membincangkan, petikkan membincangkan. Okey. Cikgu tunjuk pada kamu. Okey. Okey, inilah dia hasilnya, Jadi kalau gunakan perkataan petikkan membincangkan, jadi petikkan membincangkan persiapan, okey cikgu salah ke? Persiapan, okey. Persiapan graduan sebelum memasuki alam pekerjaan di Malaysia. Okey, di Malaysia ni ialah lokasi. Sasaran tadi graduan, ya. Jadi tak perlu nak ulang. Okey.
Kemudian kita masuk perenggan isi tersurat. Kita tulis semula elemen 1. Ya. Persediaan graduan sebelum memasuki alam pekerjaan ialah. Campur dengan yang tadi kita dah garis. Ialah mereka perlu mempunyai kemahiran interaksi sosial, satu isi, dan perlu menguasai kemahiran berkomunikasi yang berkesan. Isi kedua, cikgu gabungkan. Dua isi dalam satu ayat. Boleh sama ada awak nak buat dalam ayat tunggal ataupun dalam ayat majmuk boleh. Seterusnya, penguasaan pelbagai jenis bahasa di samping bahasa kebangsaan menjadi keutamaan graduan. Isi ketiga. Dan memiliki penampilan diri yang menarik. Isi keempat, serta perlu menonjolkan diri sebagai individu yang mempunyai kesabaran yang tinggi. Isi kelima. Okey. Di samping itu, setiap graduan mesti melengkapkan diri dengan elemen kepimpinan yang baik. Isi keenam. Okey? Dapat ya? Okey, kemudian cikgu nak masuk isi tersirat. Cikgu akan tulis semula bahagian elemen 2. Tulis semula. Usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mengurangkan masalah pengangguran ialah. Okey, kerajaan. Okey, siapa? Okey, untuk bahagian ini dia mesti ada SUP. Ya. SU ialah subjek, P ialah predikat. Okey, jadi untuk mengurangkan masalah pengangguran, subjeknya ialah kerajaan. Kerajaan perlu buat apa? Perlu memberikan bantuan modal kepada graduan untuk menjadi usahawan dan mengurangkan pengambilan pekerja asing. Okey, cikgu gabungkan isi pertama dengan isi kedua menjadi ayat majmuk. Okey, jadi cukup dua isi di sini. Okey, kemudian kesimpulannya. Kesimpulannya tadi, formulanya ialah siapa buat apa agar apa. Okey, jadi kesimpulannya siapa? Graduan. Harus buat apa? Harus melakukan persediaan-persediaan untuk menghadapi alam pekerjaan. Agar apa? Agar menjadi pilihan majikan. Okey, jadi lengkaplah rumusan kamu. Jumlah perkataan harus dikira dan ditulis di bahagian bawah. Ini kalau kamu menggunakan formula, petikkan membincangkan jumlah perkataan 108. Okey, kalau kamu menggunakan formula rumusan membincangkan. Okey, jadi cikgu tunjukkan di sini. Ya. Okey, rumusan membincangkan persiapan-persiapan graduan sebelum memasuki alam pekerjaan dan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mengurangkan masalah pengangguran. Ini elemen 2. Ya, elemen 1 campur elemen 2. Bezanya kat sini jumlah perkataan, ya. Okey, tadi 108 sampai sini. Campur dengan di Malaysia campur di Malaysia kan. Jadi kat sini kita ada perbezaan kat sinilah. Ini semua ni berbeza dengan jumlah tadi. Tadi 108. Jadi 9 108, 109, 10, 11, 112, 13, 14, 15, 16, 17. Okey, kat sini 117. Patah perkataan. Okey, jadi kat sini 117 patah perkataan. Maknanya kalau kamu menggunakan rumusan membincangkan, jumlah perkataannya akan lebih sedikit di sini. Yang lain sama. Okey anak-anak, semoga anak-anak faham cara untuk membuat rumusan dengan baik dan semoga anak-anak berjaya. Selamat mencuba. Semoga kita dapat berjumpa lagi.